nombor 9, muka surat 564 insya-Allah. Okay, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas kita berhenti ayat 9. So kita ulang kaji balik ayat 9 insya-Allah. Ayatnya berbunyi waddu law tudhinu fayudhinun. They wish if you compromise, so they would compromise with you. Maksud tudhinu di dalam bahasa Arab bersikap lembut. Maksud bersikap lembut bukan lemah lembut, tidak tegas, tidak berpegang pada prinsip. Jadi kalaulah Nabi SAW tidak tegas, tidak berpegang pada prinsip, apa akan berlaku? Biarlah orang kafir nak buat macam tu, biarlah, tak apalah, biarlah. Jadi kalau Nabi SAW jenis biarlah, tak apalah, orang kafir suka tak? Orang kafir suka. Masalahnya Nabi SAW bukan jenis biarlah, tak apalah, bukan jenis kompromis. Nabi SAW orang yang berpegang pada prinsip, berpegang pada ajaran, berpegang pada kewajipan. Jadi oleh kerana Nabi SAW berpegang pada prinsip, pada akidah, pada kewajipan, maka apa Nabi tengok salah, Nabi akan beritahu. Apa Nabi tengok salah, apa Nabi tengok tak betul, Nabi akan terus beritahu. Ya, toleransi dalam bab dunia tak apa. Toleransi dalam bab jual beli, toleransi dalam bab hutang tak apalah, tak boleh bayar ini, bayar minggu depan tak apa. Tak boleh bayar minggu depan, bayar bulan depan pun tak apa. Tak boleh bayar sangat, saya halalkan pun tak apa. Contoh. Dalam bab hutang, dalam bab benda lain, tak apa toleransi. Tapi dalam bab ibadah, dalam bab akidah, tak boleh toleransi. Yang wajib tetap wajib, yang haram tetap haram. Tak boleh kerana nak menjaga hati orang kafir, kerana nak menjaga hati orang kafir, kita biarkan dia buat benda yang haram. Atas alasan kita nak dakwah, atas alasan kita nak tackle mereka masuk Islam. Itu bukan alasan yang benar. Satu hari, ada beberapa orang pemuka-pemuka Yahudi di Madinah lah. Antaranya Ka'ab bin Usaid, Abdullah bin Suriyah dan juga Syas bin Qais. Dia jumpa Nabi SAW. Mereka ni merupakan golongan cerdik pandai dalam golongan Yahudi. Mereka kata pada Nabi SAW, mereka kata apa kat Nabi? Kami ni ramai followers. Kalau kami masuk Islam, beriman dengan Tuhan, nescaya ramai juga pengikut-pengikut kami akan turut beriman dengan Tuhan. Ikut kami lah. Sebab kami ni ramai followers. Nampak? Kenapa dia jumpa Nabi SAW? Pemuka-pemuka Yahudi ni masa Madinah, mereka ada buat kes. Mereka ada buat kesalahan lah. Mengambil hak orang lain. Berebut hak. Mereka berebut hak dengan orang lain. Jadi mereka nak minta Nabi SAW selesaikan kes mereka. Lalu mereka kata kat Nabi, di antara kami ada berlaku perselisihan. Kami nak minta Tuan jadi judge antara kami dan Tuan buat keputusan yang kami puas hati. Tuan buat keputusan yang kami puas hati. Kami betul kami salah tu, Tuan tahulah siapa betul siapa salah, tapi tolong buat keputusan kami puas hati. Jadi kalau kami puas hati dengan keputusan Tuan buat nanti, kami akan beriman dengan Tuan, jadi followers kami akan ramai beriman dengan Tuan. Jadi kalau kita fikir, apa salahnya kan? Mereka ramai-ramai masuk Islam dengan sebab sekali je aku buat benda yang Allah patut kata benda tu tak boleh. Dari sudut hukum, bila seorang hakim, dia tahu keputusannya orang tu bersalah, dia wajib kena kata orang tu bersalah. Hakim, bila dia meneliti satu-satu kes, bila hakim tu meneliti sesuatu kes, dia tahu orang tu bersalah, maka dia wajib kena kata orang tu bersalah. Tapi dalam kes ni, Yahudi tu minta Nabi sekali je buat keputusan berlawanan dengan sepatutnya. Nabi patut kata mereka bersalah, tapi sekali je, apa salahnya sekali je, Nabi buat keputusan bukan yang sepatutnya. Patutnya putuskan bersalah, tapi Nabi buat keputusan mereka tak bersalah. Jadi apa kelebihan dia? Nabi dapat ramai orang baru akan masuk Islam. Nabi buat tak? Nabi tak buat. Kenapa? Mereka nak masuk Islam, tak masuk Islam tu belum tentu lagi. Mereka janji nak masuk Islam. Yahudi ni kan janji nak masuk Islam.
Mereka akan masuk Islam ataupun takkan masuk Islam, tu tak confirm, tak tahu lagi. Tapi yang confirmnya apa? Yang confirmnya bila Nabi buat keputusan berlawanan dengan yang sepatutnya, Nabi dah confirm dapat dosa. Nabi dah confirm berdosa. Sama juga hari ni, kita buat benda haram, kita buat benda yang tak sepatutnya, semata-mata nak jaga hati orang kafir, semata-mata konon-konon orang kafir anggap kita ni tak tegas, orang kafir anggap kita ni tak straight, orang kafir tak anggap kita ni macam terlalu syadid. Jadi kita berani langgar perintah-perintah Allah dengan tujuan supaya nanti orang kafir tu dia tengok Islam tak adalah keras sangat, dia tengok Islam tak adalah nampak tegas sangat, mana tahu mereka terkesan masuk Islam nanti. Orang tu nak masuk Islam, tak masuk Islam tak tahu lagi. Tapi awak, kamu yang dah berani lawan hukum Allah, confirm berdosa. Confirm berdosa. Jadi jangan kerana niat nak tackle orang kafir masuk Islam, jangan kerana niat nak buat orang kafir terkesan dengan Islam, kita buat benda haram. Tak. Itu cara orang jahiliah berfikir. Jadi untuk kes ni, kes yang orang Yahudi tadi Allah turunkan ayat. Tolong baca boleh Tuan Haji Ishak, muka surat 116 ayat 49. Siapa ada tafsir tafsir pedoman kat rumah ada cerita ni. Muka surat 116 ayat 49. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Satu lagi boleh? Boleh, Ustaz? Dan satu lagi. 50. Ya, 50. Apakah hukum jahiliah yang mereka hendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Terima kasih Tuan Haji Ishak. Ni kalau ada lah orang-orang yang berjawatan, yang diamanahkan untuk buat keputusan, dia pengarah ke, dia orang yang beruniform ke, badan beruniform ke, keputusannya patut A, tapi sebabkan terima rasuah, nak jaga hati, nak bodek, contohlah kan, dia sanggup ubah keputusan, dia sanggup ubah report, dia sanggup jadi saksi palsu, dia sanggup jadi hakim yang palsu, maksudnya buat keputusan yang tak sepatutnya, maka orang kafir mungkin akan suka pada mereka ni. Kalau bersikap tak tegas ni, kompromis ni, orang kafir sukalah pada mereka. Tapi Allah benci dan murka pada mereka. Maksud ayat ni, jangan kerana nak buat orang kafir suka, jangan kerana nak tackle hati orang kafir, tapi kamu buat benda yang Allah Ta'ala sangat-sangat murka. Satu lagi cerita dia, minggu lepas saya dah ceritakan. Ada sekumpulan orang-orang daripada Taif datang jumpa Nabi SAW. Dia kata apa kat Nabi? Kata, wahai Muhammad, kami boleh masuk Islam bersama kamu, tapi dengan syarat kamu tolong bagi tahu orang-orang Islam yang lain, kamu dapat wahyu bahawasanya Taif pun tanah haram, Taif pun tanah suci juga. Jadi nipu sekali je, nipu sekali, tapi ramai yang masuk Islam. Untung ke rugi? Untunglah. Sekali je Nabi menipu, Allah tak turunkan wahyu. Tapi orang Taif minta Nabi cakap pada orang-orang Islam, yang Allah turunkan wahyu bahawasanya Taif pun tanah haram juga. Sebagaimana ada pantang larang di Mekah Madinah, Taif pun ada pantang larang juga. Orang Taif minta macam tu pada Nabi. Maka orang Taif janji kalau Nabi sanggup cakap macam tu, mereka akan masuk Islam beramai-ramai. Tak untung ke? Sekali menipu, lepas tu lepas mereka masuk Islam, taubatlah kan. Baik. Orang yang tabur janji tu, dia nak masuk Islam, tak masuk Islam, belum tentu lagi. Dan katakanlah dengan sebab Nabi cakap macam mana mereka nak, lalu mereka masuk Islam, Nabi tetap berdosa. Nabi tetap berdosa juga. Sebab apa? Pandai-pandai kelentong, pandai-pandai reka benda yang Allah tak sampaikan. Ya, kalau Nabi buat macam tu, orang akan suka. Orang Islam yang ada jawatan, yang ada pangkat, yang patut jalankan tugas dengan seadilnya, tapi berlebih kurang dalam cara kerja mereka, orang kafir suka. Tapi kalau orang Islam tu tegas, orang kafir ugut ke, orang kafir offer duit ke, offer bercuti ke, offer hamper ke, dia tak nak ambil, orang kafir tak suka macam ni. Orang kafir tak suka orang macam ni. Orang tegas macam ni, orang kafir tak suka. Tapi kalau jenis orang Islam yang kompromis dalam bab ni,
Dosa maksiat pun dia pejam mata je. Orang kafir suka orang macam. Awal-awal lagi Allah dah kata kepada Nabi, mereka suka kalau kamu bersikap kompromis dengan mereka, maka mereka pun akan bersikap lebih kurang dengan kamu. Jadi orang kafir offer apa kat Nabi? Ayat ni kebanyakan mufassirin mengatakan mereka minta Nabi sembah Tuhan mereka setahun dan ganjarannya mereka akan sembah Allah sahaja setahun. Maksudnya tahun ni kau sembah Tuhan kami, tahun depan kami sembah Allah je. Gini-gini kita sama-sama adil. Maka Allah turunkan ayat, Allah kata, kalau kau bersikap lembut, maksudnya kau dengar cakap mereka dalam bab benda haram, kau terima cakap mereka dalam bab benda haram, maka mereka akan suka kat engkau. Tapi Allah tak suka pada engkau. Jadi Allah warning Nabi dalam kisah orang Taif tadi. Orang Taif minta supaya Nabi iktiraf Taif sebagai tanah haram, Allah turunkan ayat. Gitu juga semasa di Mekah, orang-orang Mekah minta Nabi solat menghadap Kaabah tapi di belakang berhala. Jadi bila Nabi solat menghadap Kaabah, belakang berhala, Nabi solat menghadap Kaabah, belakang berhala. Tetapi mereka nak Nabi buat macam tu supaya mereka nampak Nabi menghormati, memuliakan berhala-berhala mereka. Sebab tu ni dalam kitab-kitab fiqh ni, bukan wajib, tapi kitab fiqh, bagi kita yang solat kat masjid surau, dan ada tiang kat masjid surau tersebut. Contohlah nisaf, ni mihrab imam, contoh, ni ada tiang. 1 tiang, 2 tiang, 3 tiang. Tiang masjid lah ni kan, tiang orang menyandar baca yasin tu, tak kisahlah kan. So kalau kita nak sembahyang belakang tiang ni, kita nak sembahyang belakang ni, sunat, tak wajib sunat kita ke tepi sikit. Sunat kita ke tepi sikit. Apa tujuan dia? Supaya tidak menyamai, tidak nampak macam orang-orang yang sembah selain Allah. Mereka ngadap betul-betul berhala mereka sembah. Mereka ngadap betul-betul kat patung mereka sembah. Jadi kita bukan sembah patung pun, tak mana ada orang nak sembah tiang bodoh-bodoh macam tu. Tapi sunat, kalau kita solat sunat di masjid surau, solat fardu tak boleh kan, berjumuah ramai-ramai takkan nak pisah-pisah tiang juga. Jadi kalau kita nak solat sunat seorang-seorang belakang tiang ni, sunat kita ke tepi sikit. Biar separuh je, kita badan kita separuh ngadap tiang, separuh tak ngadap tiang. Kenapa sunat macam tu? Untuk tidak mahu menyamai orang-orang yang sembah berhala. Hukum sunat tak wajib jangan pula lepas ni kita tahu tentang dia, tengok orang sembahyang luruh ngadap tiang, buat sembah tiang. Jangan cakap macam tu pula. Okey, tolong terjemahkan dia boleh Puan Nuraliza, surah Al-Isra. Muka surat 289 ayat 73, 74, 75. Minggu lepas kita dah review ayat ni, kita ulang kaji balik. Sekejap ya Ustaz. Tak apa, ambil masa. Muka surat 289 ayat 73, 74, 75. Bismillahirrahmanirrahim. 73, 74, 75 ya? Ya, betul. Dan sesungguhnya nyaris-nyaris mereka dapat memesongkanmu, wahai Muhammad, dari apa yang kami telah wahyukan kepadamu, supaya engkau ada-adakan atas nama kami perkara yang lainnya. Dan kalau engkau melakukan yang demikian, barulah mereka menjadikan engkau sahabat karibnya. Dan kalaulah tidak kami menetapkan engkau berpegang teguh pada kebenaran, tentulah engkau sudah mendekati dengan menyetujui sedikit kepada kehendak mereka. Jika engkau melakukan yang demikian, tentulah kami akan merasakanmu kesengsaraan yang berganda semasa hidup dan kesengsaraan yang berganda juga semasa mati. Kemudian engkau tidak beroleh seseorang penolong pun terhadap hukuman kami. Okey, terima kasih Puan Nuraliza. Sekali je, bukan sokmo. Bukan tiap-tiap hari dia orang suruh Nabi buat macam tu. Sekali je. Allah kata kalau kau buat, mereka akan jadikan kau sebagai intimate friend. Mereka akan anggap engkau sebagai teman baik. Mereka akan muliakan kau. Orang kafir akan muliakan kau. Tapi Allah benci dengan kau, Allah akan murka pada engkau. Jadi Allah kata, kalaulah tidak kerana Allah telah meneguhkan hatimu, nescaya kau akan cenderung sedikit kepada keinginan-keinginan mereka. Jadi keinginan orang kafir kita bukan tak boleh tunaikan. Kita bukan tak boleh tunaikan keinginan orang kafir. Tapi kalau keinginan orang kafir itu melawan hukum-hukum Allah, keinginan orang kafir itu melanggar kehendak-kehendak Allah, maka kita tak boleh kompromis dalam bab tersebut. Okey, baik, ayat seterusnya ayat 10. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita surah Al-Qalam, muka surat 564. 564 ayat 10. Wa dan la janganlah
Tutiak kamu menuruti. Tutiak kamu menuruti boleh, kamu mentaati boleh. Dalam bahasa Melayu, taat ni benda yang positif kan. Kalau turut ni nampak negatif sikit. Pak turut. Kita panggil pak turut. Tapi sebenarnya kat sini larangan lah sebenarnya. Janganlah kamu menuruti, jangan kamu mentaati kulla setiap halafin, orang yang banyak bersumpah. Halafin, orang yang banyak bersumpah. Mahin, lagi hina. Mahin, lagi hina. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Rosimah Kasim, terjemahkan boleh? Puan Rosimah Kasim, ayat kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Okey, terima kasih Puan Rosimah. Jadi, kita nak masuk sekarang ni, kita nak masuk mengenai ciri-ciri orang yang Allah tak bagi Nabi ikut mereka. Bukan sekadar jangan ikut permintaan mereka nak pelik-pelik tadi. Sifat-sifat mereka juga jangan ikut. Tadi saya cerita, mereka minta Nabi semayang belakang berhala. Mereka minta Nabi iktiraf Taif sebagai tanah haram, tanah suci. Mereka minta Nabi ubah keputusan mahkamah, keputusan hakim untuk buat mereka tak bersalah. Bukan sekadar Allah kata jangan ikut kehendak mereka yang tu. Perangai-perangai yang ada dalam diri mereka pun Allah suruh Nabi dan kita semua menjauhinya. Nabi, alhamdulillah lah, Allah Ta'ala, Nabi maksum, Allah pelihara kita ni. Baik, ada 10 sifat mereka yang kita nak bincang dalam ayat ni. Daripada ayat kita sekarang, ayat 10 ni sampai ayat 13. Sampai ayat 13, ada 10 sifat mereka yang kita nak bincang. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Imam As-Sudi. Beliau berkata, ayat ini diturunkan mengenai seorang musyrikin Mekah yang bernama Al-Akhnas bin Syariq Al-Thaqafi. Al-Akhnas bin Syariq Al-Thaqafi. Manakala Imam Al-Kalbi mengatakan daripada Ibnu Ishaq bahawasanya ayat ini diturunkan mengenai Al-Aswad bin Abdul Yawus ataupun Abdul Rahman bin Al-Aswad. Tetapi majoriti ulama-ulama tafsir mengatakan bahawasanya ayat ini Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini mula-mula turun, kami tak tahu lagi turun untuk siapa ni. Allah tak sebut nama kan, turun untuk siapa. Tapi bila sampai je ayat yang ke-13 yang terjemahnya yang sangat kasar, yang masyhur dengan berbuat jahat. Biasanya dalam Quran terjemah ada dibubuh nama. Siapa ayat 13 sekarang ada nama? Boleh tak beritahu saya? Siapa Quran dia? Surah Al-Qalam ni ayat 13 ada nama kat terjemah tu. Siapa dia? Ada tak? Saya punya ada nama. Saya punya terjemahan ni ada nama. Ada tak? Siapa-siapa terjemah Quran dia, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, tak kisah. Dalam ayat 13 ni ada nama siapa? Ada Okay, baik. Saya share kat skrin. Namanya ialah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Dia ni memang nama naik sokmo lah. Kalau bab menentang Nabi ni banyak ayat turun sebab dia. Banyak ayat turun sebab dia. Ya, saya cuba share kat skrin. Okay, Walid bin Mughirah. Jadi maksudnya ayat ni turun mengenai Walid bin Mughirah. Dia ni terkenal sangat dengan kejahatan dia menentang Nabi, melawan Nabi. Memang terkenal sangat. Jadi bila Allah turunkan ayat yang ke-13 ni, memang orang tahu dah dia adalah Walid bin Mughirah. Rugilah terkenal dengan nama yang tak baik. Okay, sorry Okay, tengok kat skrin ayat 13. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kami mula-mula tak tahu ayat ni Allah turun tentang siapa. Tapi bila sampai ayat 13, yang kasar, selain itu terkenal dengan banyak berbuat jahat. Tengok ni, ada seketul nama dia kat sini. Yakni Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Jadi jumhur mufassirin mengatakan ayat ni turun untuk dia, si Walid bin Mughirah ni. Walau bagaimanapun, dalam ilmu tafsir, sekiranya Allah tak mention nama orang-orang tertentu,
Sekiranya Allah tak mention nama orang-orang tertentu dalam mana-mana ayat, maknanya ayat tu pengajaran dia untuk kita semua. Kita semua jangan jadi macam 10 sifat yang kita akan bincang. Tak kisahlah berapa orang nama disebutkan, ada kata turun untuk orang tu, untuk orang ni, tetapi orang musyrikin Mekah, mereka dianggap sama sekapal dengan nama-nama saya sebut tadi. Sebab apa? Ketika mana orang-orang tadi menentang Nabi, ketika mana orang-orang tadi bersumpah palsu, ketika mana orang tadi mengadu domba, menyebar fitnah, mereka diam. Jadi diamnya mereka seolah-olah mereka setuju dengan perbuatan-perbuatan orang-orang. Okey, pertama Allah sebut dalam ayat ni, ayat yang ke-10, Allah kata, janganlah kamu menuruti mengikut kehendak orang yang banyak bersumpah. Antara ciri dosa-dosa besar adalah bersumpah palsu. Orang yang kaki tipu ni, dia senang sumpah. Sikit-sikit, wallahi, saya tak buat. Wallahi, saya buat. Jadi, orang yang senang bersumpah dengan sumpah palsu adalah orang yang iman dia tak kuat. Bila iman dia tak kuat, dia tidak ada jati diri. Bila tidak ada jati diri, nak menipu pun menipu lah, apa masalah. Nipu je lah. Yang penting orang tak tahu aku tipu. Jadi salah satu cara dia nak bagi orang percaya dengan kata-kata, dia bersumpah. Dia bersumpah sebut wallahi ke, tallahi ke, billahi ke, warabbil Ka'bah. Tu semua lapan-lapan sumpah. Dia bersumpah dalam keadaan dia tahu. Dia ni, dia dalam keadaan dia tahu dia menipu. Jadi orang yang ada iman, orang yang takut Allah, takut akhirat, dia tak senang-senang nak melafazkan kata-kata sumpah. Kerana apa? Dia takut dalam sumpah dia tu tersilap. Dia takut tak sengaja dalam sumpah dia. Jadi oleh kerana dia takut tak sengaja dalam sumpah dia, takut tersilap dalam sumpah dia, dia tak senang-senang nak kata, demi Allah saya tak buat, demi Allah saya nampak. Dia tak senang-senang kata macam tu. Tapi orang yang tak takut Allah, tak takut akhirat, sumpah ni mainan. Sumpah ni mainan. Contoh, orang munafik. Orang munafik ni bersumpah ni, bagi dia macam makan coklat. Tipu pun tak apa. Sebelum tu tengok surah Al-Baqarah, Allah pesan wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Jadi jangan sumpah benda yang kita tak pasti, jangan sumpah benda yang kita tak yakin, jangan buat sumpah palsu dalam bab jadi saksi ke, dalam bab jadi saksilah terutamanya. Dia tak nampak sangat orang tu buat salah, tapi dia benci orang tu. Saya bersumpah demi Allah, saya nampak dia buat. Contoh. Surah Al-Baqarah, tolong baca dia boleh. Surah Al-Baqarah, Puan Izzawani, tolong baca surah Al-Baqarah. Saya cari muka suratnya. La taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum an tabarru la yu'akhirukumullahu billah. Okey, muka surat ni. 35 ayat 224. Boleh Puan Izzawani, 35 ayat 224. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng yang menghalangi kamu daripada berbuat baik dan bertakwa, serta mendamaikan perbalahan di antara sesama manusia. Ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, terima kasih Puan Izzawani. Ayat ni turun sebab Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia pernah bersumpah tak nak buat baik lagi pada orang yang fitnah anak perempuan dia. Mishtah nama dia. Kita panggil Masyitah bahasa Melayu kan, nama dia Mishtah. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bersumpah tak nak buat baik pada orang, tak nak lagi buat baik pada orang yang fitnah anak perempuan dia, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Maka Allah kata jangan gunakan sumpah tu untuk menghalang kamu buat baik. Jadi bila dah sumpah tak nak buat baik, kena langgar sumpah, kena bayar kafarah, teruskan buat baik. Maksudnya jangan senang-senang nak bersumpah. Jangan senang-senang nak melafazkan kata-kata sumpah. Yang kedua, okey, saya nak tunjuk sifat-sifat orang munafik. Orang munafik ni memang dia menipu. Tapi mereka ni nak tutup penipuan dengan cara bersumpah. Bersumpah cara terbaik nak tutup penipuan. Okey, kita akan bilang dalam surah At-Taubah, surah yang Allah turunkan tentang orang munafik, ada 5 tempat mereka bersumpah dengan nama Allah. Nak ceritanya mereka ni dengan sumpah senang-senang Kejap tolong baca Puan Khairiah, tolong baca boleh Puan Khairiah. Surah At-Taubah. Saya cari muka surat Kita nak bilang dalam surah At-Taubah ni berapa kali Allah sebut mereka bersumpah. Sebab mereka dengan sumpah ni kita kata macam kita makan coklat. Muka surat 194 boleh Puan Khairiah, 194
ayat 42. Itu satu. Kita bilang ada 5 ataupun 6. 5. Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada kebaikan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Jika kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah mengetahui bahawa mereka benar-benar orang yang berdusta. Tengok. Terima kasih Puan Khairiyah. Mereka bersumpah tempat tu jauh. Kalaulah tempat tu dekat, kami boleh pergi. Mesti kami join kamunya. Padahal malas pergi perang. Penakut tak nak pergi perang. Sebelum masa peperangan sampai, sebelum tiba hari patut pergi perang, maksudnya peperangan tak tahu bila berlaku. Bila Nabi kata nanti kalau berlaku peperangan kita semua pergi perang, mereka bersumpah mereka akan keluar berperang bersama Nabi. Kalau baca Dr. Azizah boleh Dr. Azizah, kalau baca surah An-Nur. Surah An-Nur ni sifat orang munafik. Wa aqsamu billah jahda aymanihim. Kalau kau suruh keluar, muka surat 356 ayat bawah sekali. 356 ayat bawah sekali. Ni surah An-Nur. Nak cerita orang munafik sebelum masa perang sampai, kami boleh. Kalau suruh keluar, kami confirm pergi keluar. Kami sanggup tinggal anak, isteri, harta benda. Ayat 53 Ustaz. Ya, 53 betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah. Jika kamu suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah, janganlah kamu bersumpah kerana ketaatan yang diminta ialah ketaatan yang sudah dikenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terima kasih Dr. Azizah. Allah tak tengok sumpah kita power mana. Saya janji saya akan buat, saya janji saya akan buat, saya janji saya akan pergi. Allah tak tengok saya janji tu, Allah tengok perbuatan. Okey, seorang suami itu dinilai baik. Seorang suami dinilai baik bukan sebab masa akad nikah dia janji depan Tok Kadi, dia janji depan mertua, ibu mertua yang mertua, saya janji saya akan jaga anak encik dengan baik dan sebagainya, gini. Adakah dia suami yang baik? Sebab apa? Dia berjanji nak jaga isteri dengan baik. Masa janji tu Allah tak tengok. Yang Allah tengok praktikal dia macam mana. Lepas dia kahwin macam mana. Macam mana dia layan isteri dia tu yang Allah nak tengok. Jadi orang munafik ni yang senang-senang bersumpah ni, ayat tadi pun bukan tak sumpah juga. Dr. Cerita baca untuk kita. Mereka sumpah, kalau Nabi ajak pergi perang, kami mesti pergi. Tapi bila sampai masa perang, ayat tadi lah, ayat yang dibaca oleh Puan Khairiyah tadi. Mereka bersumpah, kami kalau boleh, kalau mampu dekat, kami mesti pergi. Tapi sebab jauh, susah, kami tak boleh nak pergi. Alasan. Ni satu. Ni yang pertama. Ni ayat tadi, ayat 42 tadi. Ayat pertama, mereka bersumpah dalam surah At-Taubah. Ayat yang kedua, dalam surah At-Taubah, muka surat 196. Tolong baca Puan Salmah Kasim boleh? Puan Salmah Kasim, muka surat 196. Ayat yang ke 56. Ayat yang ke 56. 96 Ustaz. 196. Ayat yang ke 56. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah daripada golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Takut lagi perang. Terima kasih Puan Salma Kasim. Sumpah nama Allah. Munafik bukan takut akhirat pun. Jadi nak tutup penipuan, sumpah. Dua. Ni yang kedua, mereka sumpah dalam surah ni. Yang ketiga, tolong baca Puan Aliza boleh? Puan Aliza, muka surat 197 ayat atas sekali. 197 ayat atas sekali. Ni yang ketiga. Ada Puan Aliza? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkanmu. Padahal Allah dan Rasulnya lebih layak untuk mereka cari keredaannya jika mereka orang-orang mukmin. Terima kasih Puan Aliza. Orang yang sanggup menipu dalam sumpah dia ni, dia sebenarnya buat salah tapi dia nak orang suka dia. Demi Allah saya tak ambil, demi Allah saya tak buat. Tujuan dia nak suruh orang suka dia supaya orang yakin dia tak bersalah. Tapi sepatutnya nak cari redha Allah, tak payahlah sumpah dengan sumpah palsu. Orang mungkin suka sebab kamu sumpah tipu tu. Orang mungkin tak tahu kamu salah sebab kamu sumpah tipu. Tapi Allah benci pada kamu. Ini yang ketiga. Yang keempat, tolong baca Tuan Haji Ishak. Yang keempat, muka surat 199 ayat 74.
199 ayat 74. Ayat 74 Ustaz. Ya, 74. Betul? Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, nescaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Ni munafik ni. Mereka sumpah guna nama Allah yang mereka tak cakap, walau mereka cakap. Mereka dalam perjalanan kutuk-kutuk Nabi ni, orang-orang munafik dalam perjalanan kutuk-kutuk Nabi. Okey? Lalu bila Nabi panggil tanya, mereka kata, kami tak cakap. Walau ada sahabat dengar, sahabat beritahu Nabi. Mereka kata kami tak cakap. Okey, dalam perjalanan mereka kutuk Nabi. Okey? Bila sahabat dengar, sahabat cerita kat Nabi. Nabi tanya mereka sumpah dengan nama Allah, tidak mereka mengatakan. Walhal Allah kata mereka telah ucap kalimah-kalimah kufur. Ini nombor 4. Yang kelima, dengan yang keenam, muka surat 202, tolong baca Puan Noraliza boleh? 202 ayat 95 dan 96. Ingat, 95 ada satu, 96 pun ada satu. Senang-senang dia bersumpah. Boleh? Puan Noraliza. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kamu bila kamu kepada dari medan perang, supaya kamu berpaling dari mereka, tidak menelak mereka. Oleh itu berpalinglah mereka kerana sesungguhnya mereka itu kotor, disebabkan mereka telah sebati dengan kufur. Dan tempat kembali mereka pula ialah neraka jahat sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan. Mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu redha akan mereka. Oleh itu, jika kamu redha akan mereka, maka sesungguhnya Allah tidak redha akan kaum yang fasik. Okey, terima kasih Puan Noraliza. Jadi orang munafik 6 kali dalam surah yang Allah kata. Allah kata dalam surah ni, mereka senang-senang bersumpah. Jelas terang lagi bersuluh mereka menipu, tapi nak tutup penipuan senang-senang je bersumpah. Sedangkan antara dosa besar, satu hari Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi cakap kat sahabat-sahabat, nak tak aku cakap pada kamu dosa-dosa besar? 3 kali Nabi tanya. Nak tak aku beritahu kamu dosa-dosa besar? Maka sahabat kata, na'am, ya Rasulullah. Boleh beritahu? Nabi kata, pertama, asyirku billah, syirik pada Allah. Kedua, wa'uququl walidain, derhaka pada mak ayah. Kedua. 3, masa tu Nabi SAW menyandar. Kemudian Nabi duduk, tegak. Dia kata, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur. Nabi kata, ketahuilah, sumpah palsu ataupun penyaksian palsu. Kata-kata palsu, penyaksian palsu. Itu dosa besar. Dia tak tengok orang tu, dia kata, demi Allah saya tengok. Dia nampak orang tu bersalah, tapi orang bersalah tu kawan dia, demi Allah saya tak nampak. Demi Allah saya tak buat, demi Allah saya tak ambil. Itu antara dosa-dosa besar, menipu dalam bersumpah. Okey, pertama Allah kata mereka ni adalah orang yang, pertama sifat mereka, kita nak bincang 10 sifat negatif mereka yang Allah Ta'ala tak bagi kita ikut. Pertama Allah kata mereka ni kuat bersumpah. Jadi oleh kerana mereka kuat bersumpah, kaitannya apa? Yang kedua, hina. Mahin, hina. Maksud hina apa dia? Mereka tak malu pun yang orang tahu mereka menipu. Ni, mahin kat sini hina. Bukan Allah nak hina orang. Apa maksud hina kat sini? Orang tu buat salah, jelas dia bersalah, dia teruskan menipu. Walhal semua orang tahu dah dia bersalah. Semua orang nampak dia bersalah. Semua orang tahu bersalah. Contohlah ni. Okay? Semua orang tahu dia bersalah. Semua orang tengok bersalah. CCTV ada, bukti ada, mak dia kata dia bersalah, ayah dia kata dia bersalah, abang dia kata dia bersalah, adik-beradik dia kata dia bersalah. Tapi dia buat dono, buat tak tahu je. Dia terus lagi buat benda yang tak betul tersebut. Banyak tak orang berlaku hari ni? Banyak. Orang tegur kesalahan dia, dia buat kesalahan secara terang-terangan di media sosial. Contohlah, pakaian-pakaian yang tak sepatutnya bagi seorang ibu, bagi seorang wanita, orang tegur dia, tapi dia buat tak tahu. Dia teruskan buat macam biasa. Itulah orang yang hina kat sini. Jadi hina kat sini, macam mana kita nak tahu orang tu hina tak hina? Dia miskin ke, dia muka hudur ke, dia gemuk ke? Bukan, tu kita hina orang. Dia miskin, dia muka hudur, dia gemuk, dia pendek, tu kita hina orang. Maksud hina kat sini ialah tak kisah pun satu dunia tahu dia penjahat, tak kisah pun satu dunia tahu dia menipu, dia continue buat benda yang salah tersebut. Ini orang hina kat sini.
Jadi jangan ikut orang yang perangai hina macam ni. Jangan ikut orang yang perangai hina macam ni. Sepatutnya orang kalau ada iman, dia buat salah, dia malu. Dia buat salah, orang tahu dia buat salah, dia tak akan tunjukkan muka di depan khalayak ramai. Kalau dia orang yang biasa keluar kat YouTube, biasa keluar kat Facebook, biasa keluar kat media sosial, contohlah ni orang tahu dia bersalah, dia akan sembunyi. Berbulan-bulan dia akan sembunyikan diri dia, tak nak orang tahu, tak nak orang tengok muka dia. Malu kalau buat salah. Tapi memang ada jenis orang muka tak malu, biar dia buat salah pun. Orang tahu pun dia buat tak tahu je. Dia buat muka selamba tak rasa bersalah dan dia continue buat benda yang salah tersebut. Itulah maksud mahin kat sini. Itulah maksud hina kat sini. Boleh? So yang pertama, mereka kuat bersumpah. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang hina. Kenapa orang-orang hina? Kerana mereka menipu dalam sumpah mereka walaupun mereka tahu yang mereka tu menipu dan mereka tahu bahawasanya orang-orang lain pun tahu mereka menipu. Okey. Sambung ayat seterusnya. Tolong baca dia boleh? Puan Amirah. Tolong baca Puan Amirah boleh? Sorry, kita tak masuk lagi. Maafkan saya. Sorry, Puan Amirah, saya belum terjemahkan lagi. Maafkan saya. Okey, baik. Ayat yang ke-11. Kita sekarang muka surat 4564 yang ke-11. Ayat yang ke-11 bunyinya Hammazim Masya'im binamim. Hammazin yang banyak mencela. Hammazin yang banyak mencela. Masya'in yang selalu berjalan. Masya'in yang selalu berjalan. Okey. Bi dengan namimin menyebar fitnah. Namimin menyebar fitnah. Okey, Puan Amirah tolong baca balik Puan Amirah muka surat ni 564 ayat yang ke-11 ni. Ada Puan Amirah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang suka mencela, yang kesannya kembali menyebabkan fitnah. Okey. Terima kasih Puan Amirah. So sifat pertama mereka, ulang kaji balik. Pertama, mereka kuat bersumpah, nipu. Yang kedua, mereka hina, buat kesalahan banyak pun tak rasa apa-apa. Tu yang kedua. Yang ketiga, mereka adalah orang yang suka mencaci maki. Senang-senang mencaci maki. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa berdosa, senang-senang mencaci maki. Okey, baik. Hammaz ni, kita dah lalu sebenarnya dalam surah Wailul likulli humazatil lumazah. Okey? Bukan. Ya, humazatil lumazah. Humazah tu, ha mim zai humazah tu, daripada perkataan humazah tu keluar perkataan Hammaz ni. Kalau baca dia boleh. Puan Rosimah Kasim, tolong baca Puan Rosimah boleh. Juzuk Amma surah Humazah. Kat situ ada perkataan wailul likulli humazatil lumazah. Jadi humazah ni dia cakap depan-depan. Woi gemuk, woi pendek, woi kurus, woi hitam, woi macam-macam negro contohlah. Dia panggil orang panggilan tak baik, tu dia panggil Hammaz. Ini sifat yang tak baik yang kita patut jauhilah. Surah, saya cari muka surat tak jumpa. Muka surat 601 ayat 1. 601 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Okey, pengumpat dan pencela. Terima kasih Puan Rosimah Kasim. Kecelakaanlah bagi pengumpat dan pencela. So pencela tu humazah. Humazah tu pencela. Berarti terjemah slanderer. Slanderer. Baik. Apa maksud ayat tu? Orang-orang yang Allah tak bagi kita ikut mereka ni, sifat mereka suka mencela. Depan-depan mereka akan cakap tak baik tentang seseorang. Ini bukan sifat yang baik. Orang tu bersalah macam mana sekalipun, orang tu buat jahat macam mana sekalipun, tersebar kesalahan orang tu kat media sosial. Contohlah kan, media sosial tersebar kesalahan orang tu. Bukanlah tiket, bukanlah menjadi halal bagi kita untuk kita suka hati lepas cakap pada dia. Okey, dia ada buat salah. Tersebar kesalahan dia, memang betul dia buat salah pun. Jadi adakah halal kita nak panggil dengan panggilan tak baik? Kita panggil dia gemuk ke, kita panggil dia apa ke. Kenapa panggil dia macam tu? Dah dia bully budak, contoh.
dah dia buat salah kat budak, jadi kita panggil panggilan macam tu. Boleh? Tak boleh. Allah pesan pada kita, guna mulut cakap yang baik pada manusia. Allah kata, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata baik bagi manusia. Manusia itu kafir ke, manusia itu jahat ke, manusia itu buat salah hari-hari ke, tidak menjadi halal bagi kita untuk mengeluarkan kata-kata celaan tak baik bagi dia. Surah apa ya? Surah Al-Baqarah. Tolong baca dia boleh, surah Al-Baqarah. Puan Izawani tolong baca, Puan Izawani. Surah Al-Baqarah. Ayat, saya cari sekejap. Saya nak beritahu yang Allah suruh ucapkan kata-kata yang baik pada seluruh manusia. Bukan kita sekarang ni, saya pun samalah kan. Kita senang cakap baik dengan orang yang cakap baik dengan kita. Tapi kalau orang tu tak baik dengan kita, kita tak senang cakap baik dengan dia. Muka surat 12 ayat 83. Muka surat 12 ayat 83. Boleh, Puan Izawani? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel, janganlah kamu menyembah melainkan Allah, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin, serta ucapkanlah kepada sesama manusia kata-kata yang baik, dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat. Kemudian kamu berpaling mengingkari perjanjian setia kamu itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu sememangnya orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya. Okey, terima kasih Puan Izawani. Ucapkanlah sama manusia kata-kata yang baik. Allah sebut manusia, Allah ada kategorikan tak? Untuk orang yang jahat-jahat tak semayang, cakap kasar-kasar dengan mereka. Panggil mereka munafik, panggil mereka ahlun nar, ahli neraka. Panggil mereka fasik, panggil mereka tak. Itu bukan ajaran Islam. Mereka jahat, mereka tak semayang, mereka buat dosa-dosa yang lain, itu mereka dengan Allah. Kejahatan mereka, mereka zina ke, mereka buat apa ke, tidak menghalal bagi kita untuk kita mengeluarkan kata-kata kesat bagi mereka, tidak halal. Boleh? Ahli syurga, maafkan saya. Ahli neraka, kebanyakan masuk neraka kerana lidah-lidah mereka. Salah satu sebab ni banyak mencela. Semua orang dia nak cela. Semua orang dia nak gunakan perkataan tak baik pada orang-orang tersebut. Dalam sebuah ni Nabi bersabda, man li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi atman lahu jannah. Siapa yang boleh jamin untuk aku, dia dapat jaga anggota antara dua rahang. Lidah lah. Dan anggota antara dua perut, kemaluan. Aku jamin syurga untuk dia. Jaga kemaluan, insya-Allah lah ramai boleh jaga. Jaga lidah ni, kat masjid surau boleh nak maki orang. Kat masjid surau boleh nak kutuk orang tu depan-depan. Awak ni bodoh, awak ni gini, depan-depan boleh. Kat surau boleh. Masjidil Haram boleh. Tak adalah orang nak buat dosa kemaluan kat Masjidil Haram. Tak adalah orang nak buat dosa kemaluan dekat masjid surau. Tapi dosa mulut, lidah senang tak? Senang kan maki orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Boleh. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Jadi sifat ketiga yang Allah tak bagi kita tiru dalam ayat ini adalah banyak mencela. Ayat maksudnya mencela orang depan-depan ke, belakang-belakang ke, dipanggil hamaz. Yang keempat, masya'im binamin. Maksud masya'im binamin apa dia? Dia berjalan dengan membawa keburukan, menyampaikan keburukan. Masya' tu berjalan. Binamin maksudnya jalan cerita buruk, jalan sebar aib, jalan-jalan menaburkan fitnah, mengumpat orang. Tak boleh. Tadi Hamaz ni depan-depan muka dia kata, cakap depan-depan. Tak adalah kata mengumpat tak baik, cakap depan-depan baik. Cakap depan-depan pun, kalau cakap menggunakan bahasa kesat kasar, tidak baik juga. Sekarang masya'im binamin, berjalan mengadu domba. Bahasa Melayu sesuai panggil berjalan mengadu domba. Dia kan cerita buruk orang tu, cerita buruk orang ni, supaya orang ni benci orang tu, supaya orang tu makin benci pada orang ni. Ini adalah sifat-sifat yang kita kena jauh. Tengok hadis kat skrin. Nabi SAW lalu kat satu kubur. Nabi SAW lalu kat satu kubur. Nabi kata orang dalam kubur ni kena azab. Orang dalam kubur ni kena azab. Tapi mereka bukan kena azab sebab dosa besar mana sangat pun. Maksudnya apa? Dosa tu besar. Tapi mereka yang kena azab tu tak rasa kat dunia dulu dosa tu adalah besar. Okay, tengok hadis kat skrin macam mana nak baca ni? Apa boleh tolong terjemah? Tuan Haji Ishak tolong baca boleh Tuan Haji Ishak? Spreading gossip. Boleh Tuan Haji Ishak tolong baca boleh? Kat skrin. Kecil Ustaz tak nampak kan?
kecil yang tak nampak. Allah maafkan. Sekejap. Macam mana nak besarkan ni? Okey, boleh saya cuba. Okay. The messenger of Allah passed by two graves and said, they are being punished, but they are not being punished for anything that was difficult to avoid. One of them used not to take care to avoid getting, tak boleh nampak Ustaz, Urine. getting urine on his body or clothes. And the other used to walk about spreading gossip. Then he took a fresh palm stalk and broke it in half and planted one half on each grave. They said, "Oh Messenger of Allah, why did not do that?" He said, "May it be reduced for them to as long as this does not dry out." Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Itu terjemah dia lah. Okey, hadis ni oleh Imam An-Nasa'i daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. So Nabi kata, mereka kena azab bukan sebab yang besar pun. Bukan asal sebab yang besar. Tak susah pun nak hindari. Pertama, tak jaga masa buang air. Maksudnya dia buang air, mengecik kat seluar, mengecik kat baju, mengecik kat kaki, dia buat tak tahu. Ya. Tak jaga kebersihan sungguh-sungguh lah. Dalam bab istinja ni senang cerita. Okey, termasuklah minta maaf banyak lelaki-lelaki yang masuk toilet tanda hawam ni, kencing berdiri kat mangkuk berdiri tu. Okey, kencing berdiri kat mangkuk berdiri. Lepas tu masuk sembahyang dalam surah. Pelik kita tengok. Pelik tengok kencing berdiri. Lelaki lah ni, lelaki kencing berdiri kat mangkuk berdiri tu. Mangkuk kat tanda hawam banyak tu. Lepas tu masuk solat. Kita pelik tengok macam mana kan. Maksudnya kalau lelaki betul-betul jaga solat, dia takkan kencing kat tempat macam tu. Okey, tak apa, tu bukan poin kita hari ni. Yang kedua, the other used to walk about spreading gossip. Menyebarkan fitnah, menyebarkan benda tak betul. Benda tu tak pasti betul tak betul, tapi tu cerita kat orang. Oh, gini. Dalam sebuah hadis Nabi berkata, Nabi bersabda, "Kafa bil mar'i kadhiban ay yukhbira bi kulli ma sami'a." Benda tu betul tak tahu lagi. Cerita tu sahih tak sahih tak tahu lagi. Berita yang didengar pada kawan dia tu betul tak tahu lagi. Terus sebarkan. Ni termasuk penipu lah ni, termasuk penipu. Jadi antara orang-orang yang Allah Ta'ala benci dalam ayat ni adalah yang kita patut jangan ikut mereka berjalan dengan memburuk-burukkan orang lain. Ini pun sama juga, guna mulut. Jadi dalam sebagian tafsir mengatakan, kalau Hamas tu cakap buruk depan-depan muka orang, cakap depan-depan tapi kata-kata buruk depan-depan muka dia, manakala Masya'in binamin cakap belakang-belakang, lebih pada macam kita kata mengumpat. Okey, Puan Khairiah tolong baca. Allah kata orang mengumpat ni macam makan daging saudara dia sendiri. Surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat. Saya cari surah dia. Allahumma salli ala Muhammad. Juzuk 26, juzuk 26. Okey, muka surat 517, Puan Khairiah 517. Ayat yang ke-12. Bismillah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada banyak berprasangka. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengejek sebahagian yang lain. Apakah ada di antara kamu Semula yang jangan sebahagian kamu apa? Mengejek. Semula apa? Janganlah. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengejek sebahagian yang lain. Terus? Apakah ada di antara kamu yang menyukai memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu berasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Okey, mengejek betul lah, tapi lagi tepat kat sini sebenarnya backbite. Backbite ini apa huruf putih? Mengumpat belakang-belakang. Backbite kan? Huruf putih dia mah backbite. Itu tiba mengejek. Bagi saya lah, terjemah tu kurang tepat. Mungkin ejek belakang-belakang boleh jadi ejek belakang-belakang tu kan. Kita ejek bos. Bos tak ada dalam grup tu, kita WhatsApp sama-sama staff je. Untuk bos dalam grup tu. Itu termasuklah mengejek tu. Ya, kalau Allah kata, Allah tak kamu suka ke? Sebagian kamu makan daging saudara kamu, tak suka kan?
Sebagaimana jeleknya perbuatan makan daging saudara sendiri, macam itulah juga jeleknya perbuatan mengumpat orang belakang-belakang, mengadu domba, menyebarkan berita-berita tak baik tentang seseorang. Walaupun kejahatan tu memang betul dia buat. Memang betul, si fulan dan si fulan buat kejahatan tersebut. Si fulan dan si fulan memang betul buat kejahatan tersebut. Maka adakah halal untuk kita menceritakan kesalahan itu pada orang lain? Tetap tak halal juga, tetap dosa juga. Okey, baik. Ni yang keempat. Sifat mereka yang keempat adalah masya'im binamim. Okey, iaitu mereka suka mencaci orang depan-depan dan juga mereka suka menghasut orang, mengadu domba, fitnah orang. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Majah daripada Hudzaifah, Nabi kata, la yadkhulul jannah qattatun. Orang yang suka mengumpat, menghasut tidak akan masuk syurga. Habis itu Islam boleh masuk syurga, tapi lambat masuk syurga kerana dosa-dosa dia boleh jadi sebab dia kena masuk neraka terlebih dahulu. Dan orang macam ni lah yang termasuk golongan muflis pada hari akhirat. Bila kita mengumpat orang, mengata orang, celah orang, kita telah jatuhkan maruah dia. Akhirat nanti dia boleh tuntut pahala kita. Kalau kita dah ambil pahala, kena ambil dosa dia pula. Na'udzubillah min zalik. Okey. Nabi SAW bila orang minta nasihat, Nabi kata apa? Jaga ni. Nabi syarat pada lidah Nabi SAW. Maksudnya jaga lidah. Mulut nak cakap macam-macam ni. Dengar benda tak baik, dengar menteri tu buat salah, dengar orang besar tu buat salah, dengar orang ni buat salah. Mulut macam-macam kata nak keluar. Tangan geram nak tulis tu, nak tulis ni. Tapi jangan. Okey, baik. Tu yang keempat. Betul lah yang keempat. Sambung ayat yang kelima. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang surah Al-Qalam, muka surat 564. Muka surat 564, ayat yang ke-12. Okey. Ayat ke-12, terjemah dia, Manna'in, yang suka mencegah. Manna'in, yang suka mencegah, menghalang, li, bagi, khairi, kebaikan, okey, mu'tadin, melampau batas, asim, berdosa. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Siapa Tolong terjemahkan dia. Dr. Aziza, boleh Dr. Aziza terjemahkan, Dr. Aziza? Ustaz. Ayat 12 ni. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Yang sering menghalangi amalan-amalan kebajikan, yang melanggar hukum-hukum agama, lagi yang amat berdosa. Okey, baik. So, tadi kita dah lalu 1, 2, 3, 4. Yang kelima, sifat dia yang kelima ialah mereka suka mencegah kebaikan. Ada dua maksud suka mencegah kebaikan. Pertama, mereka tak nak bagi duit mereka pada orang. Itu maksud mana'in. Mana'ah tu cegah. Halang. Jadi mereka menghalang duit mereka sampai ke orang lain. Mereka tak nak mereka kena bagi zakat ke, kena bagi sedekah pada orang lain, mereka tak nak. Okay, mereka menghalang kebaikan sampai pada orang lain. Maksudnya kedekut, tak nak bagi duit ke orang. Ataupun mereka menghalang orang lain daripada buat kebaikan. Mereka tak nak orang lain beriman dengan Nabi SAW. Mereka duduk kat jalan-jalan, mereka beri ancaman pada orang supaya jangan ikut Nabi tu. Jangan dengar cakap Nabi tu. Masa musim haji, mereka tunggu kat pintu-pintu masuk kota Mekah. Orang-orang luar datang nak buat haji. Mereka cakap kat seorang-seorang yang datang masuk Mekah tu, jangan beriman dengan orang gila ni. Dia mengaku dia Nabi, dia kata dia dapat kitab dan sebagainya. Tujuan mereka apa? Nak menghalang orang daripada beriman dengan Nabi SAW. Menurut riwayat-riwayat ahli tafsir, ayat ni turun untuk Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ni dia ramai anak dan dalam masa sama dia kaya lah. Walid bin Mughirah ni dia ramai anak, dalam masa sama dia kaya. Dia cakap pada anak-anak dia dan adik-beradik dia, dia kata, sekiranya ada di antara kamu yang ikut ajaran Muhammad, kalau aku mati jangan harap dapat satu sen pun daripada aku. Mana-mana anak aku ke adik-beradik aku ke yang ikut ajaran Muhammad, kalau aku mati jangan harap dapat apa-apa daripada aku. Dia kata-kata dia ni telah menyebabkan
anak-anak dia, adik-beradik dia, tak ada seorang pun akan masuk agama Islam. Ini dipanggil menghalang orang daripada buat kebaikan. Ini salah satu contoh. Banyak lagi lah contoh-contoh lain. Burukkan Islam, kutuk Islam, hina Islam, sebarkan benda yang buruk tentang Islam, tentang Nabi Muhammad. Jadi orang yang menghalang orang lain pada masuk Islam ni, ataupun menghalang orang lain pada kebaikan, pertama Allah kata dia zalim kan. Orang tak bagi masuk masjid semayang, orang zalim, dan mereka akan dapat azab berganda pada hari akhirat. Tolong baca dia boleh? Puan Salmah Kasim, tolong baca Puan Salmah boleh? Puan Salmah. Surah An-Nahli. Surah An-Nahli. Okey. Muka surat 277 ayat 88. 277 ayat 88. Boleh tak? Ada Puan Salmah Kasim? Ustaz apa Ustaz? 277 ayat 88. Saya tengah cari. Tak apa. Surah An-Nahli Ingat berapa ayat? 88. 88, 237 Ustaz. 277. 277 bukan 237, 277 ayat 88. Okay. Orang-orang kafir yang menghalang manusia daripada jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka azab demi azab disebabkan mereka selalu melakukan kerosakan. Okey, terima kasih Puan Salma Kasim. Orang kafir, kalau dia kafir seorang-seorang, anak dia masuk Islam dia kata masuklah suka hatilah. Adik-beradik dia masuk Islam dia kata masuklah suka hatilah. Dia kena azab sebab dia kafir je. Tapi kalau dia orang kafir, dia tak bagi adik-beradik dia masuk Islam, dia tak bagi anak dia masuk Islam, dia akan dapat azab berganda-ganda pada hari akhirat. Maaf, saya lupa nak refer satu ayat. Ada orang dia kedekut. Dia kedekut tu dah tak baik dah. Dia suruh pula orang kedekut, jangan bagi sedekah, jangan bagi sumbangan. Ini lagi teruk. Ini lagi teruk. Tolong baca dia, Puan Aliza boleh? Puan Aliza, tolong baca surah Al-Hadid. Muka surat 540. Muka surat 540. Mereka ni lah orang yang Allah Ta'ala tak suka. Ayat 22 dan 23, boleh tak? Jadi mereka ni proud people and boss, B-O-A-S-T. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya, itu semua mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang hilang daripada kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Satu lagi poin saya. Satu lagi, 24. Ya, Itu orang-orang yang kedekut dan menyuruh juga orang lain untuk menjadi kedekut. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, dia maha kaya, maha terpuji. Terima kasih Puan Aliza. Dia dah lah kedekut. Orang lain pun dia kata tak payah bagi. Tu tipu, tak payah bagi, tu tipu. Tapi kalau memang kita tahu orang tu tipu, scammer, minta sumbangan konon-konon untuk buka pondok kat Thailand. Walau tak pernah ada sekolah pondok kat Thailand. Tu tak apalah. Kita cakap kat orang jangan bagi dia tipu tu tak apa. Okay, kita memang tahu dia tipu. Tak apa. Ni kita tak tahu, kita tak tahu cerita apa hujung pangkat. Ada orang minta sedekah sumbangan ke kita kata, tak payah bagi penipu. Kita tak tahu dia tipu tu orang cakap macam tu. Awak kedekut tak payah bagi, suka hati awak lah. Tapi jangan hasut orang suruh kedekut juga. Jadi kita yang hasut orang suruh kedekut, kita hasut orang supaya jangan bagi, kita termasuk dalam kategori manna'il lil khair. Orang yang menghalang orang buat baik. Kita tak nak bagi. Sebab kita macam tak yakin, kita was-was dengan ustaz tu. Betul ke dia minta duit?
Betul ke dia minta duit sebab untuk madrasah tahfiz dia, contoh. Atau dia minta duit tukar pasport ring baru, contoh. Kita tak tahu jawapan kita sebenar, kita kata, wah, tak payah bagi, dia tipu. Kita tu termasuk dalam kategori manna'in lil khair. Tapi kalau kita yakin, memang dah betul, ustaz tu telah terbukti bersalah, dia kutuk kita duit konon-konon untuk tahfiz dia, walau dia guna buat benda lain, contoh, maka tidak menjadi masalah. Okay. Golongan menghalang pada kebaikan ni, mereka adalah kedekut. Yang kedua, mereka suka sembunyikan kebenaran yang Allah sampaikan kepada mereka. Siapa dia? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka adalah kedekut, tak nak bagi duit kat orang, tak nak bagi sedekah sumbangan kat orang. Yang kedua, orang Yahudi ni pula mereka sembunyikan apa yang Allah bagi pada mereka, iaitu ilmu dan juga pengetahuan. Tolong baca dia, Puan Amirah, tolong baca boleh, Puan Amirah. Muka surat 84, ayat yang ke-37. Ayat 36 tu, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tak suka orang yang arrogant dan boastful. Siapa dia orang arrogant dan boastful tu? Tolong baca ayat 37, page 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iaitu mereka yang kikir dan menyuruh orang lain supaya kikir dan menyembunyikan kebenaran yang telah Allah berikan kepada mereka, dan kami telah menjadikan untuk orang kafir azab yang menghinakan. Terima kasih Puan Amirah. Orang yang arrogant dan juga boastful ni, people who miserly, and they ask other people to enjoin miserliness, and they hide what Allah has bestowed upon them from portion, His bounty, wealth and knowledge. Harta mereka sorok, tak nak tunjuk kat orang, nanti orang minta. Harta tak mereka sorok, tak nak tunjuk kat orang, nanti orang minta, tahu dia duit banyak. Okay. Yang kedua, dia sorok knowledge, sembunyikan pengetahuan tentang Nabi Muhammad. Kalau mereka cakap betul tentang Nabi Muhammad, nanti orang beriman dengan Nabi Muhammad, rugilah mereka kan. Jadi mereka tutup kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka termasuk dalam kategori manna'in lil khair. Mereka adalah orang-orang yang suka menghalang orang buat kebajikan. Okay, kita ini kadang-kadang tanpa kita sedar, kita jadi penghalang kepada orang nak buat kebaikan. Ada orang datang masjid, ada orang dia suka datang masjid, contoh. Tapi kita ni mulut tak jaga, senang-senang kita nak gurau mungkin, ataupun kita nak melawak mungkin. Tapi tak semua orang boleh sedia dengan gurauan kita, lawak kita. Kita pun kenakan dia secara depan-depan. Kita ni nak gurau tapi dia malu. Kita ni nak gurau tapi dia terasa hati. Dengan sebab kita dia tak datang surau. Dengan sebab kita dia tak datang surau. Maka secara tak langsung kita telah jadi menghalang orang tu buat kebaikan. Dalam kelas, contohlah dalam kelas kat mana-mana lah kan. Okey, ada orang tu dia baru masuk kelas, dia memang tak baru belajar agama. Jadi dia tanyalah soalan-soalan yang bagi orang dah biasa masuk kelas, Allah, soalan tu mudah sangat. Jadi bila dia tanya soalan macam tu, adalah si fulan dalam kelas tu kata, ni soalan budak darjah 2 ni. Dia mungkin cakap gurau, tapi orang yang tanya tu terasa hati. Aku tanya serius sebab aku tak tahu, tapi ada Pak Haji ujung tu kata ni soalan budak darjah 2. Nampak macam aku ni jahil sangat. Jadi lepas tu dia tak datang kelas dah. Lepas tu dia tak datang kelas ngaji dah. Sebab soalan dia tanya ustaz, kawan-kawan dia anggap soalan budak darjah 2. Dia siapa yang bersalah kat situ? Orang yang keluarkan kata-kata menyebabkan dia jadi malu datang kelas. Ataupun ustaz-ustaz sama juga. Kadang-kadang dia ceramah, dia tanya orang tua depan dia. Haji apa makna dia Haji? Haji apa makna Haji? Umur 60 dekat kubur tak tahu lagi jawapan dia apa. Contoh. Takkan malu tu Haji tu bila ustaz tu cakap macam tu kat dia. Ini sekadar contoh. Jadi kadang-kadang tanpa kita sedari, kita boleh jadi penyebab orang terhalang daripada nak buat kebaikan. Mungkin ada adik-adik kita hantar anak sekolah tahfiz. Kita ni nyebuk pula urusan keluarga orang lain. Awak hantar anak sekolah tahfiz, nanti nak makan apa? Nanti nak kerja apa? Dunia sekarang perlukan gini. Anak dia, awak sibuk apa? Jadi sebabkan kita tukar hasut, dia pun tak jadi nak hantar anak sekolah tahfiz. Contohlah ni. Jadi kita lah penyebab orang terhalang daripada buat kebaikan.
tanpa kita sedari kita pun termasuk dalam kategori yang Allah sebut 10 kategori ni juga. Okey, baik. Seterusnya, sifat mereka yang keenam, Allah kata manna'in lil khairi mu'tadin asim. Mereka melampau-lampau dalam berbuat dosa. Mu'tadin tu melampau, asim berbuat dosa. Dosa dalam bahasa Arab ithmun. Alif, sa dan mim. Itu dosa dalam bahasa Arab. Jadi asim adalah orang-orang yang berdosa. Asim adalah orang-orang yang berdosa. Jadi mereka ni apa maksud orang melampau dalam buat dosa? Maksud melampau dalam buat dosa ialah mereka bukan sahaja buat bagi pihak mereka, mereka ajak orang lain berdosa macam mereka juga. Okey, mereka nak minum arak, mereka ajak, jom minum arak sama-sama dengan aku, contoh. Mereka nak pergi judi kat Genting Highland, mereka pun ajak orang lain, jom pergi judi sama-sama dengan aku. Mereka ni adalah kategori yang melampau. Maksud kedua, maksud melampau kat sini adalah setelah diberi ancaman, jangan buat dosa ni, nanti kat akhirat kena gini-gini, jangan buat dosa ni, nanti dalam kubur kena gini-gini. Dia buat tak tahu je, dia tetap buat juga dosa tersebut. Ini termasuk dalam kategori orang-orang yang buat dosa, suka buat dosa dan melampau dalam melakukan dosa maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Yang ke-8, yang ke-7, sifat mereka yang ke-7. Kita masuk ayat baru. Boleh? Ayat baru, sifat mereka yang ke-7. Okey, terjemah asing tu dalam bahasa Arab sangat-sangat banyak buat dosa. Terjemah asing sangat-sangat banyak buat dosa. Boleh? Okey, baik. Ayat 13. Utullin, bersikap kasar, bengis, dua-dua boleh. Utullin, bersikap kasar boleh, ataupun bengis pun boleh juga. Orang putih terjemah apa ni? Utullin ni. Orang putih terjemah cruel, C-R-U-E-L, cruel. Bersikap kasar ataupun bengis. Okey. Ini sifat yang ke-7. Yang ke-8, ba'da zalika, sesudah itu, ataupun boleh terjemah selain itu, sesudah itu, ba'da zalika, sesudah itu, ataupun selain itu, zanim, orang yang terkenal dengan kejahatannya. Zanim, orang yang terkenal dengan kejahatannya. Orang putih terjemah zanim, baseborn. Nanti saya terangkan apa makna baseborn. Okey, terjemah baseborn saya terangkan. Orang putih terjemah maksud zanim tu, zanim tu orang terjemah baseborn. Okey, tak apa. Kita terjemahkan dulu. Puan Mudrika boleh terjemahkan, Puan Mudrika? Ayat yang ke-13 ni, Puan Mudrika. Yang ni yang tadi saya dah terjemah kat skrin. Ada Puan Mudrika? Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Ishak boleh? Tuan Haji Ishak tolong terjemahkan. Bersikap kasar atau bengis. Sesudah itu, orang yang terkenal dengan kejahatannya. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Kat skrin ada. Yang kasar. Ayat 12, ayat 13 ni kat skrin kan. Utullin, yang kasar, sikap bengis. Ba'da zalika zanim, selain itu, orang yang terkenal dengan banyak buat jahat. Iaitu yakni Walid bin Mughirah. Setengah orang buat jahat malu-malu tak nak orang tahu dia jahat. Setengah orang malu-malu tak nak orang tahu dia jahat. Tapi Walid bin Mughirah ni berbangga dengan kejahatan-kejahatan dia. Dia berbangga dengan maksiat yang dia buat. Sebab apa? Dia tahu dia ramai followers. Dia tahu duit banyak. Dia buat apa pun, dia cakap apa pun, orang tetap akan sokong dia. Kalau duit banyak, dia buat apa pun walaupun tahu salah. Dia cakap apa pun walaupun orang tahu cakap dia salah, tapi dia tahu dia ramai penyokong sebab duit dia banyak. Ramai orang akan ikut cakap dia, ramai orang akan dengar cakap dia. Okey, sebab tu dia teruskan cakap kasar, cakap bengis, cakap yang tak baik, cakap-cakap yang dengan semua orang dia bersikap kasar. Dengan Nabi apatah lagi. Okey, dengan saudara mara dia pun yang tak dengar cakap dia cakap kasar. Dengan Nabi SAW apatah lagi. Okey. Jadi Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa dia? Ala unabbiukum bi ahli jannah. Okey, nak tak aku beritahu kamu tentang ahli syurga? Kullu dha'ifin mutadha'afin, setiap orang yang lemah dan dipandang rendah. Law aqsama 'ala Allahi la abarrahu, orang macam ni kalau dia sumpah, nescaya Allah Taala akan jadikan sumpah dia itu kenyataan. Nabi kata lagi, ala ukhbirukum bi ahli nar, nak tak beritahu kamu ahli neraka?
Maka dia jawab, sahabat jawab, bala ya Rasulullah. Maka Nabi kata, kullu utullin jawazin mustakbirin. Setiap orang yang bengis, yang tamak mengumpul harta dan bakhil, lagi sombong. Okey. Okey, baik, itu masuk utullin kat sini. Ahli neraka lah ni, bengis. Dia tahu kalau dia marah orang tak berani marah dia balik sebab kumpulan dia ramai, kawan-kawan dia ramai, pengikut dia ramai. Okey, itu sifat yang ke-7. Sifat yang ke-8, zanim. Zanim ni, terjemah dia, sebagaimana saya share kat skrin tadi, terjemah dia, orang yang terkenal dengan banyak kejahatan. Tetapi orang putih terjemah, zanim ni baseborn. B-A-S-E-B-O-R-N. Apa terjemah baseborn, saya pun tak tahu. Tapi dalam bahasa Arab, zanim ni adalah orang yang menyabitkan keturunan bukan keturunan dia. Contoh, ni sekadar contoh lah kan. Dia orang biasa. Jadi dia tahu kalau orang nak pandang dia mulia, nama dia kena ada Said kat depan ataupun Syarifah kat depan. Contoh, ni sekadar contoh. Jadi bila orang tahu nama dia Said Syarifah, orang tahu dia ni keturunan orang hebat-hebat lah ni. Said Syarifah ni. Contoh, ni sekadar contoh lah kan. Jadi nama dia asalnya tak ada Said Syarifah pun kat nama dia. Tapi sebab dia nak kemuliaan tu, dia pun katakanlah, dia pun sabitkan yang ayah dia ni nama Said, dia pun Said juga. Walau tak ada pun. Itu maksud baseborn. Senang cerita, Walid bin Mughirah ni adalah anak luar nikah. Anak luar nikah. Ketika mana umur dia 18 tahun, dia ni dinisbahkan dengan golongan Quraisy. Walhal dia bukan orang Quraisy. Dia ni anak orang biasa, anak orang hamba, anak orang bukan golongan bangsawan. Kat Mekah dulu golongan bangsawan, golongan Quraisy lah, golongan Quraisy. Okey. Jadi zanim ni maksudnya dia nak bagi dia nampak golongan hebat. Contoh kat India, minta maaf banyak kan orang India kan. Kat India ada kasta-kasta yang bawah-bawah. Jadi mereka nak nampak mereka ni orang hebat sikit, orang yang kita kata dipandang tinggi, mereka tipu sebab keturunan. Mereka kata ayah mereka sebenarnya gini, mak mereka gini sebenarnya. Supaya tak nampak yang mereka ni kasta rendah. Sama lah juga Walid bin Mughirah. Dia sebenarnya bukan orang Quraisy. Tapi ayah dia telah menisbahkan dia dengan golongan Quraisy. Walhal dia bukan golongan tersebut. Apa tujuan dia? Supaya nampak glamour. Malu nak ngaku bangsa tu, malu nak ngaku bangsa ni. Contohlah mungkin kat negara tu bangsa dia paling bawah. Bangsa dia paling apa ya? Paling dipandang rendah. Jadi malulah nak ngaku ayah dia bangsa tersebut. Jadi dikelentong lah, dia kata ayah dia dulu bangsa ni. Supaya apa saja niat dia tak kisah. Supaya pandang tinggi ke, supaya senang dapat bantuan kerajaan ke. Contohlah kan. Tak kisah. Okey. Menipu dalam bab keturunan adalah dosa besar dan bahasa Arab panggil zanim. Menurut riwayat-riwayat tafsir bahawasanya, lepas umur 18 tahun, ayah dia ni telah menisbahkan dia kepada bangsa Quraisy. Maksudnya sebelum 18 tahun, Walid bin Mughirah sebelum 18 tahun, dia ni tak digelar bangsa Quraisy pun. Tapi lepas dia 18 tahun, ayah dia tiba-tiba mengatakan awak adalah Al-Quraisy. Maksud Al-Quraisy ni adalah bangsa Quraisy. Jadi lepas Nabi datang, turunlah surah ni pada Nabi SAW. Maka Allah sebut ciri-ciri dia dalam surah ni. Sampailah satu ciri tu zanim. Maka dia pun cakap pada mak dia. Walid bin Mughirah cakap pada mak dia. Dia kata Muhammad telah cerita pada aku 9 sifat aku. 9 sifat aku. Aku mengetahui 9 tu semua betul. Cuma yang aku tak tahu ni, zanim ni. Maksud zanim ni, seseorang menisbahkan diri dia bukan dengan keturunan. Contohlah, dia duduk luar negara, dia malu nak aku Melayu. Contoh ni sekadar contoh. Dia duduk luar negara, dia malu nak aku dia Melayu. Dia kata dia anak orang putih. Dia kata dia anak orang Arab. Bagi dia duduk kat situ mengaku orang Melayu ni tak nampak high level, tak nampak orang golongan berkelas. Dia kelentong lah, dia kata dia keturunan Mak Saleh. Contoh. Ni sekadar contoh.
Ataupun dia kata dia mix. Tak boleh nampak dia macam kampung sangat, dia kata dia mix contoh. Walau dia tak ada keturunan tersebut, dia tak ada genetik ataupun keturunan tersebut, maka orang yang menisbahkan keturunan bukan dengan keturunan dia, namanya zanim dalam bahasa Arab. Jadi Walid bin Mughirah, dia tanya mak dia kata Muhammad telah bagi aku 9 sifat. Kita bilang 10 kan, dia kata 9. Tak apalah, aku tahu semua kecuali yang zanim yang aku tak tahu. Dia kata apa mak dia? Cerita betul-betul pada aku. Kalau kau tak cerita betul-betul, aku pancung leher kau. Dia kata kepada mak dia. Maka mak dia kata, inna abaka ini, sebenarnya ayah kamu dulu adalah orang yang bahasa mudah kata mati pucuk. Ini ni bahasa Arab dia mati pucuk. Ayah kamu dulu orang mati pucuk. Fakhiftu 'alal mal, tapi aku takutlah kalau dia mati dalam keadaan aku tak ada anak, nanti siapa nak mewarisi harta dia? Kalau dia mati, aku tak ada anak, mak dia kata, nanti mewarisi harta dia adik-beradik dia, aku tak dapat apa. Lalu aku pun pergi meniduri seorang pengembala kambing. Maka engkau sebenarnya adalah anak pengembala kambing tersebut. Jadi sebelum turun ayat ni, Walid bin Mughirah tak tahu pun yang dia sebenarnya adalah anak zina. Lepas turun ayat ni barulah dia tahu dia anak zina, dan dia tetap terus menamakan diri dia dengan Quraisy. Ayah dia orang Quraisy lah, ayah dia orang Quraisy. Ayah dia memang Quraisy pun ayah dia. Ayah dia memang orang Quraisy pun. Okey. Jadi sebelum tu ayah dia tak sabitkan dia orang Quraisy. Tapi lepas dia 18 tahun ayah dia kata dia Quraisy. Okey, lepas dia 18 tahun dia kata dia Quraisy. Sedangkan anak zina tak sabit nasab dengan ayah. Wallahu alam, orang putih apa terjemah dia? Baseball. Tuan-tuan dan puan-puan, apa terjemah baseball orang putih? Siapa nak share? Ya, Tuan Haji Ishak. Anak haram. Anak haram. Itu terjemah dia anak haram. Illegitimate. Little. Dia dalam bahasa Inggeris dia tak sebut anak haram, baseball. Baseball terjemah dia anak haram Okey, baik, terima kasih Tuan Haji Ishak. Itu masuk zanim kat sini. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Anak haram. Okey. So kita dah ada 8. Kita ada 8 ciri yang kita bincang kat sini. Boleh? Yang ke-9 dengan yang ke-10 ayat 13. Ayat 14, sorry. Sambung ayat baru ayat 14. An kana dha malin wa banin. Kita terjemah an kerana. Terjemahan kerana. Kana adalah dia Walid bin Mughirah ataupun nama-nama kafir yang kita sebut tadi. Kana adalah dia zamalin, orang yang memiliki harta. Zamalin, orang yang memiliki harta. Mal tu harta. Wah, dan banin, anak-anak. Banin, anak-anak. Tolong terjemahkan dia. Puan Noraliza, terjemahkan balik Puan Noraliza. Ayat yang ke-14 ni. Adakah kerana ia seorang hartawan dan ramai anak pinaknya, maka ia mendustakan agama kami? Okey, baik. Terima kasih Puan Noraliza. Jadi ayat 14 ni, Allah kata sebab dia banyak harta, banyak anak. Salah ke banyak harta, banyak anak? Adakah sifat keji ataupun tercela seseorang banyak harta, banyak anak? Tak salah. Harta banyak mana pun tak apa. Anak ramai pun tak apa. Satu bas, 44 orang anak dia contoh. Tak apa, tak haram pun. Tapi yang haramnya, yang Allah celanya adalah harta yang banyak, anak yang banyak menjadi penyebab dia berani lawan Nabi, berani pandang rendah pada Nabi, berani mencela orang lain. Kita nak ada harta banyak tak apa. Tapi ada harta banyak timbul sombong dalam hati, sifat kasar, bengis, kedekut, tu yang Allah tak bagi. Kaya duit banyak tak apa. Kaya duit banyak tak apa, bagus. Niat kita kaya supaya dapat bantu orang, supaya kita tak perlu meminta-minta, supaya kita tak perlu berhutang, supaya lepas kita mati, anak bini kita tak perlu jadi orang minta-minta. Tak apa, niat macam tu nak jadi kaya, bagus. Ada orang yang sedang susah, aku nak tolong. Aku nak bayar zakat supaya seramai mungkin orang miskin dapat nafak pada harta aku. Bagus. Yang tak bagus kat sini, Allah cela mereka sebab Allah cela dia sebab dia kaya banyak anak, yang menyebabkan kekayaan dan banyak anak tu menyebabkan dia jadi pandang rendah pada orang lain. Sedangkan Allah bagi kita kaya, Allah nak suruh buat apa? Allah nak suruh kita tolong satu sama lain. Tolong baca dia, Puan Rosimah boleh? Tolong baca Puan Rosimah Kasim, surah Zukhruf. Allah bagi kita kaya, Allah nak uji. Bukan Allah nak suruh kita kedekut seorang-seorang, tak bagi orang, saya buka surat je.
Surah Zukhruf ayat 23 ke 32 sekejap. Okey, muka surat 491 puan. Puan Rosimah 491 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebahagian daripada mereka ke atas sebahagian yang lain beberapa darjat, agar sebahagian mereka dapat memanfaatkan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Terima kasih Puan Rosimah. Allah bagi kita kaya bukan nak suruh kita belagak sombong pada orang miskin. Allah nak tengok kita manfaat tak kekayaan kita pada orang miskin. Tu point dia. Tapi orang-orang ni Allah kata gagal. Kenapa? Kekayaan dan anak-anak menyebabkan mereka belagak sombong, pandang rendah pada orang, tak nak bagi harta pada orang. Kalau baca dia Puan Izawani boleh muka surat 150 ayat bawah sekali. 150. Allah bagi duit banyak, harta banyak untuk uji kita. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan sebahagian kamu atas sebahagiannya yang lain dengan beberapa darjat kerana dia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azabnya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Allah, terima kasih Puan Izawani. Allah meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain untuk uji kamu pada apa yang dia bagi pada kamu. Okay, to test you in bounty what he has bestowed on you. Allah uji kita, Allah bagi kita duit lebih pandai daripada kita, nak tengok tolong ke tak tolong daripada kita. Kat kampung kita Allah bagi kita rezeki lebih, Allah nak tengok tolong tak kampung kita yang susah-susah. Kalau tak berjaya, tak sedar diri yang kita ni sedar diuji oleh Allah, dia akan jadi macam orang kafir yang memandang rendah. Tengok surah Al-An'am. Tolong baca Puan Khairiyah, surah Al-An'am ayat 53. Page berapa saya cari sekejap. Surah Al-An'am ayat 53. Page 130 lebih. Yes. 134 ayat atas sekali. 134 ayat atas sekali. Bismillah. Demikianlah kami telah menguji sebahagian daripada mereka, orang yang kaya, dengan sebahagian yang lain, orang yang miskin. Agar mereka, orang yang kaya itu berkata, orang-orang seperti inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Okey, terima kasih Puan Khairiyah. Jadi Allah uji orang kaya ni. Orang kaya yang fail ni dia kata apa dia? Orang macam ni Allah pilih jadi sahabat Muhammad. Kalaulah Muhammad tu Nabi yang benar daripada Allah, Rasul yang benar, pilihan Allah, takkanlah sahabat-sahabat dia miskin, apa kedana. Maka Allah kata, Allah uji supaya orang kaya tu cakap macam tu pada orang miskin. Jadi mana-mana orang kaya ini, dia kata ni orang miskin, nak cakap banyak. Ni orang miskin, nak banyak bunyi. Ni orang miskin nak bagi pandangan, tak payah. Kita nak dengar pandangan orang kaya pada kita baru betul. Contoh, fail lah kita. Ada setengah orang, ni sifat yang tak baik juga. Nanti kita masuk ayat ni, surah lepas ni lah, bukan surah lepas ni, 2-3 surah lepas ni, kita akan bincang ciri-ciri manusia. Ada 15 ciri-ciri manusia, nanti kita akan bincang. Salah satunya ni, tolong baca boleh Dr. Azizah, page 596, terbalik, 569. 569, ni. Masa tak ada duit, risau. Masa ada duit, kedekut, nigatli. Page 569, ayat 19, 20, 21. Al-Ma'arij, Ustaz. Ya, Al-Ma'arij, betul. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ayat 19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. 20. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. 21. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Okay, terima kasih Dr. Azizah. Masa kedekut pula. Masa tak ada duit risau. Macam mana? Kenapa Allah buat aku miskin? Kenapa aku tak kaya-kaya macam orang tu? Boleh kesah. Tapi lepas Allah bagi kesenangan, kedekut pula. Tak nak bagi kat orang. Ni setengah orang kan yang fail juga dalam hati benda mereka. Jadi orang Mekah ni,
Okey. Mereka ada harta benda, ada anak-anak ramai, disebabkan ada harta benda dan anak-anak yang ramai, apa keluar pada mulut mereka? Kalau baca Puan Aliza boleh. Mereka kata, kami takkan kena azab. Kami takkan kena azab sebab harta banyak, anak banyak. Takkanlah anak-anak kami, harta kami tak menyebabkan kami kena azab. Page 432, ayat 34, 35. 432, surah Sabah, ayat 34 dan 35. Ada Puan Aliza? Ada, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap kali kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu dan kami tidak akan diazab. Terima kasih Puan Aliza. Kita nak banyak harta, banyak anak tak apa. Allah bukan cela orang banyak harta, banyak anak. Silakan banyak harta, silakan banyak anak. Tapi kalau banyak harta, banyak anak menjadi sebab kamu sombong, pandang rendah pada orang, bengis dengan orang lain, kedekut dengan orang lain, tu yang Allah marah kat sini. Boleh? Satu ayat lagi, last. Habis muka surat ni. Ciri orang macam ni, ayat yang ke-15. Iza apabila tutla dibacakan alaihi ke atasnya ayatuna ayat-ayat kami qala dia telah berkata, dia yang banyak anak banyak harta tadilah kan, dia telah berkata asatiru, itu adalah cerita-cerita dongeng. Okey. Al-awwalin, orang-orang yang terdahulu. Ni ayat last kita. Puan Amirah, tolong baca boleh? Puan Amirah. Ayat yang ke-15 ni. Page 564 ayat 15. Ada Puan Amirah? Ada Ustaz. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng yang dahulu. Okey, terima kasih Puan Amirah. Jadi orang-orang yang sombong banyak harta, banyak anak ni, bila ayat Allah dibaca, tak kisahlah ayat tu betul tentang Allah, ayat tentang akhirat, ayat tentang kehidupan selepas mati, bagi mereka itu semua cerita dongeng orang-orang yang terdahulu. Senang cerita, mereka nak reject Quran, mereka tak ada alasan yang sesuai, maka mereka cukup cakap itu cerita dongeng orang yang terdahulu. Baik. Ayat 14 tadi ada 3 cara tafsiran dia. Kita ulang kaji sama-sama. Ayat 14 tadi berbunyi, kerana dia banyak harta dan ramai anak-anak. Jadi pertama, saya tulis kat skrin lah. Pertama, ayat tu ada kaitan dengan ayat yang Allah cakap kepada Nabi, ayat 8. Ayat 8, kita sekarang, boleh ulang balik tak ayat 8? Ayat 8 boleh ulang balik Puan Salmah Kasim tolong baca boleh? Puan Salmah Kasim. Puan Salmah tolong baca ayat 8 dan terus baca ayat 14. Boleh tak Puan Salmah? Ayat 8, page kita dan terus 14. Ustaz. 8, maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. 14, kerana dia kaya dan ramai anak. Okey, baik. Nampak? Terima kasih Puan Salmah. Jadi pertama, ayat yang ke-13 tadi, ayat yang ke-14 tadi, kaitannya dengan ayat 8. Jadi Allah SWT beritahu pada Nabi. Saya tulis kat skrin lah. Allah beritahu pada Nabi, wahai Muhammad, jangan kamu dengar cakap dia. Adakah kerana dia banyak harta, banyak anak-anak, kamu nak dengar cakap dia? Nampak? Jadi ayat 8, Allah cakap kat Nabi, jangan kamu ikut orang yang banyak bersumpah lagi hina ni. Ayat 14, Allah kata kat Nabi, wahai Muhammad, adakah dengan sebab dia banyak anak, dia banyak harta, kamu nak dengar cakap dia? Seolah-olah macam tu lah. Jadi kita pun sama. Jangan sebab orang tu kaya, duit banyak, dia berpengaruh, dia pemengaruh, perkataan sekarang kan,
Pemengaruh lah perkataan sekarang, apa tahu, influencer. Dia berpengaruh, ramai orang tengok kata-kata dia, dengar cakap-cakap dia. Adakah dengan sebab dia duit banyak, anak ramai, kamu dengar cakap dia? Apa dia cakap? Ya je. Jangan cakap itu. Ni yang pertama. Yang kedua, maksud ayat ni ialah, okey, adakah ayat 14 ni, adakah dengan sebab dia ada harta dan anak-anak menyebabkan dia ada 10 ciri-ciri tadi? Kan kita bincang 10 ciri tadi kan? Mereka apa dia? Mereka halaf, mahin, hammaz, masya'im binami, manna'in lil khairi, mu'tadin, asim, utullin. Jadi Allah kata pada siapa ni? Kalau ayat kedua ni, Allah kata pada si Walid bin Mughirah. Jadi Allah kata, adakah dengan sebab dia banyak harta, banyak anak-anak, dia jadi orang banyak bersumpah, suka hati, dia jadi orang yang hina, dia banyak mencela, dia berjalan dengan menyebar fitnah, dia kedekut, cugah orang pada kebaikan, melampau batas. Ya Allah kata, sebab harta kamu tu ke kamu berani buat macam-macam? Sebab harta kamu tu ke? Sebab harta kamu yang banyak, anak-anak kamu yang ramai tu ke? Penyebab dia kamu berani jadi orang yang ada 10 sifat tadi? Nampak? Ni cara yang kedua, kita tafsirkan ayat 14 tadi. Boleh? Cara yang ketiga. Saya 10 ni maksudnya 10 sifat tadilah. 10 tu maksudnya 10 sifat yang tak baik tadi. Adakah sebab banyak harta ramai anak, kamu jadi 10 sifat yang tak baik tadi? Okey. Yang keempat, ayat 13 kaitan dengan 14. Jadi macam mana terjemah dia 13 dengan 14? Macam ni, 14 dengan 15. Pak Kasai, 14 dengan 15. Jadi terjemah dia macam ni. Adakah dengan sebab dia banyak harta dan ramai anak, lalu bila dibacakan pada dia ayat-ayat kami, dia terus senang-senang je kata, alah ni cerita dong yang orang terdahulu. Jelas? Adakah dengan sebab dia banyak harta, ramai anak-anak, lalu bila Nabi datang pada dia, membaca ayat-ayat Allah, dia senang-senang je jawab, alah cerita dong yang orang terdahulu. Jadi Allah nak tanya dia, kamu berani cakap macam tu? Kamu berani kata tu cerita dong yang orang terdahulu sebab kamu banyak harta, banyak anak ke? Ingat sikit, harta kamu yang banyak tu, anak kamu yang ramai tu, aku yang bagi. Jangan sombong belagak sangat. Aku boleh tarik bila-bila saja. Jadi pendapat yang ketiga, ayat yang ke-14 tu, kaitan dia dengan ayat yang ke-15. Okey? Jelas ke sahabat-sahabat cara terjemah ayat yang ke-14 tu? Nampak? Ni ulama tafsir. Cara dia kaitkan ayat dengan ayat. Jadi pertama, Allah cakap pada Nabi. Wahai Muhammad, jangan ikut cakap orang banyak bersumpah lagi hina tu. Adakah dengan sebab dia banyak harta, banyak anak, nak dengar cakap dia? Orang miskin kamu tak dengar cakap, orang kaya nak dengar cakap. Jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah cakap pada dia sendiri, Walid bin Mughirah. Adakah dengan sebab kamu banyak harta, ramai anak, kamu jadi orang yang ada 10 sifat tercela tu? Yang ketiga, Allah cakap, adakah dengan sebab kamu banyak harta, ramai anak, kamu senang-senang je kata Quran tu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang yang terdahulu? Jelas? Okay, ada apa-apa soalan mengenai tajuk kita hari ni? Ataupun ada tertinggal apa-apa ke? Saya boleh ulang balik kalau saya laju sangat tadi. Tapi jelas tak 3 penerangan terakhir tadi? Cara nak kaitkan ayat tu dengan 3 penerangan, jelas ke sahabat-sahabat yang terakhir tadi? InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. So, minggu depan, kita akan masuk kisah pemilik kebun. Bagus kisah pemilik kebun ni. Ayat ke-17, saya baca sikit ayat 17. Kami akan menguji mereka sebagaimana kami menguji pemilik kebun. Pemilik kebun ni, dia rasa hasil tanaman kebun tu dalam tangan dia. Anytime dia boleh dapat dan anytime dia boleh guna hasil tersebut untuk jual ke makan ke. Pemilik kebun, dia rasa macam tu terhadap kebun dia. Macam itulah juga orang Quraisy, oleh kerana mereka majoriti, mereka kaya, mereka ramai, mereka rasa orang Islam tu adalah dalam genggaman kita. Orang Islam tu adalah celah jadi kita. Tapi Allah nak tunjuk apa dia? Dalam peperangan Badar, mereka kalah senang-senang saja dengan orang Islam. Itu kita bincang minggu depan insya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin.